Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua murid-murid, keluarga, adik-beradik, murid-murid kelas Dahlia. Semoga sihat selalu. Kita berjumpa lagi hari ini 3 hari bulan 2 2021. Cikgu akan sambung pengajaran di rumah untuk subjek pendidikan sains sosial dan alam sekitar. Baiklah, kita akan sambung apa yang kita belajar minggu lepas. Sebelum tu kita tengok balik apa yang kita nak belajar hari ni. Kita tengok, kita kecilkan dulu. Kita nak check minggu lepas apa yang kita belajar. Sekejap ya. Okey. Okey. Sebelum tu, alhamdulillah kita minggu lepas cikgu ada bagi kerja kan. Alhamdulillah kita ada berapa orang yang hantar. Tapi ada 2 orang atau 3 orang yang belum hantar. Kita check. Okey. Kita tengok lain-lain ni dulu, fail ni dulu, hasil kerja murid. Kelas Dahlia. Adam dah siap, tapi dia belum hantar gambar. Jadi cikgu tak dapat nak masukkan. Yang ada Aiman belum hantar, Amirul lah hantar. Tengok ni kerja dia, dah ada kat sini. Faiz belum hantar. Maziah alhamdulillah dah ada. Syuhada pun dah ada. Adam tu ya, ambil gambar je, lepas tu hantar dekat WhatsApp cikgu ya, Adam. Yang Aiman belum, Faiz dan Zaidillah belum hantar lagi. Cikgu tunggu tau untuk kerja minggu lepas. Okey, kita nak tengok apa yang kita nak belajar minggu ni. Kita nak sambung. Susah pula nak klik kan. Okey, belakang lagi. Okey, kita tengok di SKP sains sosial dan alam sekitar ni. Okey, kita dah. Okey. Minggu lepas kita dah buat yang ni. Kita dah selesaikan yang ni. Mengenal pasti peringkat tumbuhsara manusia. Ada 4. Ni, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa. Kita dah selesai yang ni minggu lepas. Kita akan teruskan ke tajuk seterusnya. Standard kandungan 1.12. Ni standard kandungan 1.12. Ni memerihalkan mengenai makanan seimbang untuk tumbesaran. Apa yang cikgu nak? Cikgu nak korang dapat ni, buat 2 perkara ni. Satunya menamakan jenis-jenis makanan seimbang.
Yang keduanya, cikgu harap korang boleh dapat mengelaskan jenis-jenis makanan seimbang berpandukan piramid makanan. Piramid makanan, pernah tengok? Ada yang belum pernah tengok lagi ya? Okey. Cikgu nak tunjuk macam mana piramid makanan. Kan susah. Cikgu tunjuk ya. Tengok ni Google. Type di sini. Piramid makanan. Cikgu nak tunjuk bentuk je dulu. Gambar, image. Tu dia. Kalau pergi hospital selalu jumpa benda ni. Mesti ada dekat agak papan kenyataan, hospital banyak. Kat sekolah pun ada kalau tak silap. Kalau kat kantin ataupun mana-mana rasanya ada piramid makanan. Ini menunjukkan apa? Yang atas sampai yang bawah. Apa yang sepatutnya kita ambil lebih banyak dan apa yang sepatutnya kita ambil lebih sedikit. Yang atas ni adalah sepatutnya makanan yang kita ambil pada kadar yang paling sikit. Dan yang bawah ni adalah yang paling banyak. Faham ya? Ini piramid. Cikgu gambar. Cikgu beri gambaran sepintas lalulah. Untuk tu. Okey, seterusnya kita nak belajar melalui YouTube. Sebelum tu, pastikan kamu ada buku teks bersama kamu sambil kamu tengok video cikgu ni. Okey, kita search kat sini. Sains Pendidikan khas tahun 6. Okey. Cari. Ni. Okey, minggu lepas kita dah belajar yang ni. Peringkat tumbuh sara manusia ni, peringkat tumbuh sara manusia. Kita dah belajar yang tu. Hari ni cikgu nak belajar tentang yang ni. Terlebih dahulu, nampak tu. Sebab apa cikgu suruh ambil buku tadi? Okey, sekarang buka muka surat. Muka surat 4. Buku peringkat tahun 6 tu. Buka muka surat 4. Okey, sekarang kita mula mainkan ni. Tak boleh pula. Melalui piramid. Dia dah mula kat tu pula. Okey, cikgu ulang balik sebab cikgu dah tengok ni. Jadi dia pergi kat situ. Tu kita tengok semula bersama-sama ya. Cikgu sambil-sambil tu cikgu akan komen apa yang berkenaan tajuk, dan hujung sekali nanti cikgu akan beri tugasan kepada anda semua. Okey. Ni buku teks ya. Semua ada kan? Cikgu dah bekalkan semua buku dengan buku teks ni kan. Okey, seterusnya. Pendidikan Sains Sosial dan Alam Sekitar. Pendidikan Sains Sosial dan Alam. Pembelajaran tahun 6 buku teks. Okey. Sila rujuk muka surat. Okey. Okey, ini adalah muka surat 4 ni. Tak nampak bahagian bawah ni. Tak nampak. Ini muka surat 4.
Semua buka buku tu ya. Buku surah 4 tu. 4. Tu 4. Kat bawah tu ada. Bagaimanakah kita kita dapat membesar? Makanan membekalkan zat yang diperlukan oleh badan agar kita dapat membesar dengan sihat. Setiap jenis makanan mempunyai fungsi yang tersendiri. Makanan seimbang mengandungi gabungan pelbagai jenis makanan untuk memberi kita zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Persoalannya, bagaimana kita hendak menentukan berapa banyak makanan yang perlu kita ambil? Makanan mempunyai pelbagai kumpulan seperti yang dapat kita lihat di sini, seperti nasi, mi, roti, bijirin dan ubi. Selain itu, terdapat juga makanan dari Ini menunjukkan apa? Makanan yang sepatutnya kita ambil sehari-hari. kumpulan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita ada kumpulan nasi, mi, bijirin dan ubi. Kita ada kumpulan buah-buahan dan sayur-sayuran. Kita ada ikan, ayam, daging, telur dan susu dan kacang. Dan last sekali, ke atas sekali, kita ada mentega, minyak, gula dan garam dan sebagainya. Kita dapat menentukan makanan seimbang melalui piramid makanan Malaysia. Piramid makanan Malaysia merupakan satu panduan mudah bagi kita mempelbagaikan makanan harian mengikut jumlah sajian yang disarankan. Okey. Ni, ini adalah saranan daripada kemungkinan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini nama dia, nampaknya, Piramid Makanan Malaysia. Apa yang diberikan daripada ni? Dia memberikan kita panduan untuk apa makanan yang sesuai untuk rakyat Malaysia ni sehari-hari. Bukan main lantak je. Makanan yang seimbang, cukup semua zat yang diperlukan oleh badan kita. Inilah panduan dia. Piramid Makanan Malaysia. Okey, seterusnya kita gerakkan. Piramid Makanan Malaysia mempunyai gabungan 5 kumpulan makanan yang diletakkan pada 4 aras. Selain daripada kumpulan makanan, piramid makanan juga menyatakan jumlah sajian yang disarankan untuk diambil dalam sehari bagi setiap kumpulan makanan. Bentuk piramid yang lebih besar di bahagian bawah dan semakin mengecil ke atas menggambarkan kepada kita bahawa individu perlu mengambil makanan yang lebih banyak pada bahagian bawah ataupun dasar piramid dan makan sedikit makanan-makanan pada. Apa yang kita boleh nampak lagi dekat ni? Nampak tak bentuk piramid ni? Semua nampak tak? Cikgu lajukan sikit lah. Kacau lah pensil tu.
aras ataupun puncak piramid. Okey, di sini. Nampak tak bentuk piramid ni? Apa yang kamu nampak daripada bentuk piramid? Tapak dia paling besar. Nampak? Dan yang atas ni paling kecil. Apa yang ditunjukkan di situ? Dia tunjukkan bahawa yang paling besar ni adalah jumlah makanan yang paling banyak kamu kena ambil dalam sehari. Paling bawah ni. Nasi, mi, roti, bijirin dan ubi. Dan yang atas ni adalah yang paling sikit. Boleh kata yang atas ni adalah yang paling tidak sihat. Nampak ni, mentega, minyak, gula, garam. Semua benda-benda yang sepatutnya kita kurangkan penggunaannya sehari-hari. Faham ya? Okey, seterusnya. Mari kita lihat kepada kumpulan makanan dan aras. Aras 4 iaitu puncak ialah mentega, minyak, gula dan garam. Makan sedikit sahaja. Aras yang ketiga, ikan, ayam, daging, telur, susu dan kekacang. Makan sederhana, maksudnya setengah hingga 2 sajian ayam, daging dan telur sehari. 1 sajian ikan sehari atau setengah hingga 1 sajian kekacang sehari atau 1 hingga 3 sajian sehari susu dan produk tenusu. Seterusnya, aras 2, sayur-sayuran dan buah-buahan. Makan banyak. Adalah dicadangkan bahawa kita makan sayur-sayuran 3 sajian sehari atau buah-buahan 2 sajian sehari. Seterusnya, aras 1 atau dasar piramid, nasi, mi, roti, bijirin dan ubi. Makan secukupnya untuk bekalan tenaga, iaitu 4 hingga 8 sajian sehari. Bincangkan fungsi air dalam pemakanan seimbang. Okey, nampak ni. Ini mentega, minyak, gula dan garam ni kita ambil paling sikit. Lepas tu yang lapisan kedua ni, ikan, ayam, daging, telur, susu dan kekacang ni kita ambil lebih sikit daripada yang atas ni. Ni yang ketiga, lapisan ketiga ni buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan yang paling banyak yang bawah sekali ni. Okey. Mari kita bincangkan. Apakah Okey. fungsi Kita balik pada soalan dekat buku teks tu tadi ya. Dia tanya apa? Kat bawah sekali buku teks tu kamu boleh nampak dia tanya kat sini, bincangkan fungsi air dalam makanan seimbang.
Okey. Kita tengok pula jawapan dia apa. Okey. Makanan seimbang. Mari kita bincangkan. Apakah fungsi air? Dia tulis kat situ. Fungsi air, Tubuh ya. fungsi air dalam tubuh. Semua. Air merupakan asas sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang berada di bumi. Jumlah berat air dalam tubuh manusia adalah 2/3 daripada jumlah keseluruhan. Air mempunyai banyak fungsi dalam tubuh manusia. Okey. Air merupakan asas sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang berada di bumi. Badan kita ni 2/3 daripada berat badan kita ni adalah apa? 2/3 berat air adalah berat badan kita ni adalah air. Kalau badan kita ni berat dia 30 kilo, 20 kilo adalah air. Apa tu? Air mempunyai banyak fungsi dalam tubuh badan manusia. Banyak fungsi air dalam tubuh manusia. Okey, seterusnya. Fungsi air dalam pemakanan seimbang. Yang pertama, air sebagai pelarut dan ejen pengangkutan. Air akan membantu melarutkan zat-zat daripada makanan yang kita ambil setiap hari. Seterusnya, zat-zat makanan ini akan dibawa oleh air kepada seluruh bahagian anggota badan untuk tujuan bekalan tenaga, membantu pembesaran badan, membaiki sel badan yang rosak dan sebagainya. Okey, sekarang kita masuk fungsi air. Fungsi air dalam pemakanan seimbang. Sebagai pelarut dan ejen pengangkutan. Air akan membantu melarutkan zat-zat daripada makanan yang kita ambil setiap hari. Seterusnya, zat-zat makanan ini akan dibawa oleh air kepada seluruh bahagian anggota badan untuk tujuan bekalan tenaga, membantu pembesaran badan, membaiki sel badan yang rosak dan sebagainya. Okey, seterusnya. Seterusnya, fungsi air dalam pemakanan seimbang ialah sebagai ejen pemangkin. Air juga berperanan sebagai bahan pemangkin yang membantu proses penghadaman makanan. Makanan yang kita ambil akan dicerna di dalam perut. Pelbagai zat yang ada dalam makanan seperti vitamin akan diserap oleh badan untuk membantu proses pembesaran dan menjadikan badan kita lebih sihat. Cikgu. Okey, air juga berperanan
sebagai pemangkin yang membantu proses penghadaman makanan. Makanan yang kita makan tu dalam air, dalam perut tu, air lah. Contoh yang nasi tu, kita makan kunyah masuk, kan jadi berubah bentuk kalau kita keluarkan melalui bila kita buang air besar. Kan lain. Macam mana dia boleh jadi lain? Satu, dia dah dicernakan dalam perut kita. Benda yang mencernakannya itu adalah salah satunya yang menolong mencernakan adalah air. Pelbagai zat yang ada dalam makanan seperti vitamin akan diserap oleh badan untuk membantu proses tumbesaran. Harap semuanya sudah faham mengenai makanan seimbang, piramid makanan dan fungsi air dalam pemakanan seimbang. Untuk itu, cuba jawab latihan ini di dalam buku aktiviti muka surat 3. Okey. Bagaimanakah kita dapat membesar? Apa yang kamu perlu lakukan ialah label. Ini adalah latihan kamu di rumah. Buka buku aktiviti muka surat 3. Muka surat 3. Dan kamu tengok ni, apa yang disuruh buat. Bagaimana kita dapat membesar? Labelkan jenis makanan pada piramid makanan di bawah. Labelkan. Ini apa? Ini cikgu ingat tadi apa? Minyak kot. Salah satunya minyak. Kat sini minyak. Salah satunya. Dia ada berapa jenis tadi. Jadi labelkan. Ambil gambar dan send pada cikgu. Kat bawah ni apa? Beras ke apa ke? Okey. Tugasan kedua berkenaan piramid makanan ni, cikgu ada bekalkan satu buku panjang. Satu buku panjang di apa ya? Satu buku tulis panjang. Jenis makan aras 2 dan aras 1 kotak ini. Apa yang cikgu nak kamu buat? Satu, dengan pelbagai jenis makan. Cikgu harap kamu dapat buat ni. Cikgu nak kamu muka surat 1 tu lukiskan. Susah sikit je. Ni, lukiskan gambar ni di muka surat 4 buku teks. Ya, lukiskan gambar ni. Kat buku tu, kat sini tulis hari apa? Hari Rabu. Lepas tu kat sini hari tarikh dia 3 bulan 2 2021. Tajuk dia kat sini tengah bawah hari, kira bawah selang 2-3 baris, tulis kat sini piramid piramid makanan. Piramid ni, tuliskan ni, piramid
makanan Malaysia. Ni tajuk dia ni. Tajuk dia ni, tulis ni, piramid makanan Malaysia. Dan lukiskan semua ni. Boleh ya? 2 tugasan, 1 di buku aktiviti dan 1 dekat buku tulis. Bila selesai, ambil gambar dan hantar ke cikgu, dan cikgu akan masukkan dalam buku teks. Buku teks. Cikgu akan upload hasil kerja kamu tu ke dalam Google Drive cikgu untuk pemantauan guru besar. Ini tugasan kedua. Yang ni tugasan kedua. Ada dalam buku aktiviti. Tugasan yang ni ada dalam buku aktiviti ni. Ini ada dalam buku aktiviti. Boleh cari. Aras 2 dan aras 1. Labelkan jenis makanan yang telah kita pelajari sebentar tadi di dalam 4 kotak ini. Selamat mencuba. Terima kasih. Baiklah, itu saja sesi PDPR kita hari ini. Kita akan teruskan. Cikgu harap semua dapat buat semuanya dengan baik. Dan cubalah, kalau ada masalah boleh WhatsApp cikgu secara personal. Dan harap semua buatlah. Itu saja daripada cikgu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.